Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Hijrah 12 Disember bersama saya Aziz Arifin dan jurubahasa isyarat Amin Zuhaili Mansur. Dan berikut tajuk utama malam ini. Dua Zulkifli sertai Kabinet baru Kerajaan Perpaduan. Anjing pengesan K9 kembali hidu aras 3 dan 4 apartmen idaman. Sepuluh individu baharu dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri dalam Kabinet Kerajaan Perpaduan selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan rombakan jemaah menteri. Kabinet baru yang diumumkan Perdana Menteri juga menyaksikan seorang menteri dan dua timbalan menteri telah digugurkan. Menteri yang digugurkan ialah V. Sivakumar yang memegang portfolio Menteri Sumber Manusia, manakala dua timbalan menteri yang menerima nasib sama ialah timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi Ram Karpal Singh dan timbalan Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Siti Aminah Aching. Sementara itu, 5 individu baharu yang dilantik sebagai menteri ialah Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Ghani yang dilantik Menteri Perladangan dan Komoditi, Ahli Parlimen Damansara Gobind Singh Dio yang dilantik Menteri Digital dan Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dilantik memegang semula portfolio Menteri Kesihatan. Dua lagi menteri baharu yang dilantik ialah Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan yang dilantik Menteri Keuangan kedua serta Steven Sim Chee Kiong dilantik memegang portfolio Menteri Sumber Manusia menggantikan V. Sivakumar. 5 timbalan menteri baharu pula ialah Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad yang dilantik timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. M. Kulasigaran dilantik timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi serta Datuk Ramanan Ramakrishnan dilantik timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Dua lagi ialah Wong Kah Woh dilantik timbalan Menteri Pendidikan dan Dr. Zulkifli Hassan dilantik timbalan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Rombakan Kabinet menjadikan jumlah ahli jemaah menteri kini 31 orang manakala timbalan menteri 29 orang. Sementara itu, istiadat angkat sumpah jawatan dan setia serta sumpah simpan rahsia 5 menteri dan 5 timbalan Perdana Menteri diadakan di hadapan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah di Istana Negara pada jam 3.30 petang tadi. Istiadat angkat sumpah petang tadi hanya melibatkan muka baharu yang dilantik sebagai menteri dan timbalan menteri. Pada istiadat itu, menteri-menteri dibahagikan kepada 2 kumpulan dengan kumpulan pertama diketuai Ahli Parlimen Kuala Selangor Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Manakala kumpulan kedua pula terdiri daripada Ahli Parlimen Titiwangsa Datuk Seri Johari Abdul Ghani serta Senator Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Kesemua mereka melafazkan ikrar sumpah jawatan dan taat setia sebelum menandatangani dokumen rasmi perlantikan dengan disaksikan Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta isteri dan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Terdahulu, Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Simpanan Pekerja KWSP Datuk Seri Amir Hamzah Azizan mengangkat sumpah sebagai Senator Dewan Negara pagi tadi. Turut mengangkat sumpah Senator Dr. Zulkifli Hassan. Majlis itu berlangsung di hadapan Yang di-Pertuan Dewan Negara Tan Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar. Datuk Seri Amir Hamzah yang berpengalaman dalam dunia korporat lebih 27 tahun merupakan anak sulung kepada bekas pengerusi dan Presiden Petronas Tun Azizan Zainul Abidin. Sebelum dilantik sebagai Ketua Eksekutif KWSP, beliau mengetuai Tenaga Nasional Berhad sejak tahun 2019. Sementara itu, Dr. Zulkifli Hassan yang dilantik sebagai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama merupakan bekas Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia, USIM.
Barisan Kabinet baru yang diumum hari ini mungkin akan kekal hingga pilihan raya umum PRU akan datang. Perdana Menteri berharap mereka yang dilantik akan mempamerkan prestasi terbaik. Saya harap insya-Allah kalau keadaan prestasi baik, memuaskan dan tidak ada tekanan-tekanan atau permasalahan baru seperti isu saya sebut tadi digital. Saya tidak fikir harus ada apa-apa perubahan untuk kita terus ada rencana 4 tahun akan datang sehingga pilihan raya umum. Tambah Datuk Seri Anwar, rombakan Kabinet dilaksanakan untuk membuat penyesuaian dalam memenuhi tuntutan dan keadaan semasa seperti isu-isu antarabangsa, pendidikan, kecerdasan buatan dan transformasi digital. Katanya pertumbuhan ekonomi, permasalahan rakyat termasuk kos sara hidup perlu ditangani dengan baik. Sementara itu, beliau memaklumkan pemotongan 20% gaji Jemaah Menteri diteruskan. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, sebagai menteri yang menjaga portfolio agama, beliau bersama timbalannya itu akan melakukan yang terbaik dalam memperkasa syiar Islam. Ia termasuk menjayakan pelan transformasi Al-Falah selaras visi gagasan membangun Malaysia Madani. Saya ucapkan jutaan terima kasihlah kepada Yang Mahberhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Yang di-Pertuan Agong atas perkenan tersebut. Dan saya harapkan agar setahun dah berlalu ni, kita amanah sebagai Menteri Agama ni kita buat yang terbaiklah, usaha nak memartabatkan syiar Islam. Dan saya harap dengan adanya timbalan ni akan meringankanlah dan akan membantu saya untuk memastikan agenda transformasi Al-Falah tu akan dapat diusahakan secara bersamalah dengan timbalan saya tu, insya-Allah. Beliau ditemui selepas Majlis Perasmian Menara Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib di Ibu Negara. Senator Dr. Zulkifli Hassan dilantik sebagai Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Sebelum ini, tiada individu memegang portfolio tersebut dalam barisan Kabinet Kerajaan Perpaduan. Pengumuman pelantikan Dr. Zulkifli dibuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim siang tadi. Cadangan pelantikan beliau sebelum ini telah dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan mendapat perkenan baginda. Dr. Zulkifli akan memainkan peranan membantu Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dalam hal-hal berkaitan pentadbiran Islam. Bekas Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM itu juga mempunyai pengalaman luas dalam bidang undang-undang, syariah, perbankan Islam dan ekonomi yang dapat membantu merencanakan lebih banyak dasar-dasar yang membantu umat Islam di negara ini. Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Wadah menyambut baik senarai Kabinet baru selaras dengan peruntukan Artikel 43 dalam Perlembagaan Malaysia. Keberanian Perdana Menteri dipuji untuk mewujudkan sebuah kerajaan dan Kabinet yang menumpukan soal deliver atau keberkesanan dalam penyampaian. Dalam kenyataan itu, katanya jumlah keseluruhan Kabinet masih rendah berbanding 70 orang barisan Kabinet sebelum ini. Kehadiran Timbalan Menteri Agama juga diharap dapat membantu dan menguatkan menteri. Lagi bilik sewa sarang burung diserbu. Alhamdulillah bertemu kembali. Operasi menyedut keluar air di anak sungai berdekatan lokasi penemuan mayat kanak-kanak autistik Zain Ryan Abdul Matin terpaksa ditangguhkan susulan hujan lebat di lokasi kejadian. Pasukan bomba dan penyelamat Sungai Buloh dilihat meninggalkan lokasi sekitar 2.30 petang.
Anggota bomba turut membawa keluar mesin pengepam air yang dipercayai digunakan untuk operasi tersebut. Operasi menyedut air merupakan sebahagian daripada proses siasatan pada hari ke-6 bagi mengumpul petunjuk baharu dalam menjejaki penjenayah kes pembunuhan Zain Ryan. Tiada kelibat orang awam berikutan cuaca hujan yang lebat. Terdahulu, Unit Forensik Polis Diraja Malaysia PDRM dan Jabatan Pengairan dan Saliran GPS tiba di apartmen idaman Damansara Damai sekitar jam 11.45 pagi. Mayat Zain Ryan ditemui di salinan air kira-kira 200 meter dari rumahnya di apartmen idaman sekitar jam 10 malam pada 6 Disember lalu. Kematian Zain Ryan kemudian diklasifikasi sebagai kes bunuh selepas bedah siasat menemukan kecederaan pada leher dan badan kanak-kanak itu. Sementara itu, seekor anjing pengesan dari Unit Anjing Pengesan K9 Polis Diraja Malaysia PDRM tiba petang tadi bagi melakukan pemeriksaan di apartmen idaman. Pemeriksaan di Blok R apartmen dibuat kira-kira pukul 5.10 petang. Seekor anjing pengesan anggota unit K9 dilihat memasuki Blok R bersama beberapa anggota polis. Pemeriksaan itu dilakukan di aras 3 dan 4 blok kediaman keluarga Zain Ryan. Selepas kira-kira 25 minit, kumpulan anggota polis bersama anjing pengesan dilihat selesai menjalankan pemeriksaan sebelum meninggalkan lokasi pada pukul 5.40 petang. ...247 premis bilik sewa sarang burung dikesan menerusi operasi pelaksanaan pemeriksaan khas penghapusan bahaya kebakaran oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat bermula 26 Oktober hingga semalam. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, operasi itu dijalankan bagi mengelakkan tragedi tidak diingini berlaku. Tegasnya lagi, kerajaan tidak akan berkompromi dengan mana-mana pemilik premis yang melakukan ubah suai untuk tujuan sewaan bilik seakan sarang burung yang mengundang risiko bahaya. Mereka yang ingkar bakal dikenakan tindakan undang-undang termasuk merobohkan semua binaan yang tidak mematuhi prosedur di bawah Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Katanya, semua pihak wajar mengambil iktibar daripada kejadian menyayat hati melibatkan kebakaran yang meragut nyawa 21 murid Pusat Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah di Kampung Datuk Keramat pada 2017. Mana-mana pihak tidak boleh mengubah suai bangunan yang mengundang berisiko bahaya kebakaran tanpa kebenaran. Ini jelas. Sama ada Seksyen 78 Akta Parit dan Jalan Longkang tahun 1974 ataupun Seksyen 8 Akta Kebombaan tahun 1988. Semua isunya jelas sekali di mana menerusi Jabatan Kerajaan Tempatan. Beliau berkata demikian selepas meninjau 2 buah premis yang dijadikan rumah sewa sarang burung di sekitar Bandar Baru Ampang. Premis berkenaan didapati melakukan ubah suai yang tidak bersifat manusiawi. Hasil pemeriksaan mendapati satu kedai itu mempunyai 78 bilik sewa yang sekaligus melanggar Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Ia merupakan pemeriksaan semula terhadap notis yang dikeluarkan setelah pemeriksaan pertama yang dijalankan pada 19 Oktober 2023, rentetan aduan awam yang diterima. Hasil pemeriksaan hari ini mendapati 2 premis diberikan notis dan diambil tindakan serta-merta untuk menghentikan operasi dan meruntuhkan semua binaan yang tidak mematuhi undang-undang dalam bangunan. Seorang wanita yang dalam perjalanan menghantar cucunya ke tadika maut terbabit kemalangan dengan sebuah motosikal di Kampung Cangkat Kinding dekat Tambun Ipoh pagi tadi. Mangsa Eng Yok Ling, 59 tahun yang memandu kereta Pura 2 Viva tersepit dan maut di lokasi kejadian ekoran kecederaan parah.
Sementara itu, penunggang motosikal iaitu pelajar lelaki berusia 17 tahun turut parah manakala cucu perempuan mangsa berusia 6 tahun tidak cedera. Menurut bom bertambun, setiba di lokasi didapati terdapat seorang mangsa di bahagian sisi kereta yang terbalik. Wanita tersebut tersepit dan meninggal dunia di dalam kereta tersebut manakala seorang penunggang motosikal cedera parah. Seorang kanak-kanak berusia 6 tahun turut berada di dalam kenderaan tersebut, bagaimanapun dia tidak mengalami sebarang kecederaan. Dua keluarga yang menetap di rumah sewa dekat Kampung Serada, Kuala Terengganu tidak menyangka bunyi geseran sejak malam semalam datang dari seekor ular tedung selar. Menurut Pegawai Operasi Angkatan Pertahanan Awam APM Terengganu, Eddie Azhar Ramli, keluarga berkenaan termasuk seorang ibu hamil dan seorang bayi 5 bulan menghubungi pihaknya pada jam 12 tengah hari. Pihak bomba mengalami kesukaran menangkap reptilia tersebut kerana berada di tempat yang sempit dan haiwan berbisa itu terlalu agresif. Kami mengalami kesukaran untuk menangkap ular ini disebabkan di tempat yang sempit dan tinggi. Dan untuk proses operasi menangkap ular ini kami mengambil masa selama 45 minit. Dan anggaran panjang ular ini adalah 7 meter dan beratnya boleh mencapai 5 kilogram. Dan ular ini akan kami bawa ke sangkar sementara Pusat Kawalan Operasi Daerah Kuala Terengganu sebelum diserahkan kepada pihak pihilatan. Sejak Januari hingga November tahun ini, APM Terengganu berjaya mengendalikan sebanyak 7,023 kes tangkapan ular. Oktober mencatatkan kes tangkapan ular tertinggi dengan jumlah sebanyak 835 kes, diikuti bulan November lebih 700 kes. Pembinaan menara baru Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib di Lorong Haji Hussein II akan memusnahkan golongan asnaf berurusan dengan agensi itu. Selain dapat memberi keselesaan, bangunan setinggi 16 tingkat yang terletak di tengah-tengah ibu kota itu mudah diakses secara meluas melalui kemudahan pengangkutan awam seperti bas dan monorail. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, pemilihan lokasi ibu pejabat Mawib ini dibuat dengan hasrat memudahkan semua pelanggan, terutama asnaf. Memang strategik lah. Jadi kalau asnaf kita yang datang daripada tempat yang jauh, pengangkutan mudah, ada LRT, bas pun mudah apa semua. So, jadi maknanya dia memang satu kawasan yang strategik yang membenarkan golongan asnaf, fakir dan miskin untuk datang memohon bantuan daripada Mawib. Terdahulu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan menyempurnakan perasmian Menara Mawib di Lorong Haji Hussein II, Kuala Lumpur. Turut berangkat hadir Raja Permaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariyah. Seri Paduka berdua turut berkenan menyaksikan model Menara Mawib. Menara Mawib ini dibina dengan kos RM264 juta dan mempunyai keluasan lantai sebanyak 297,000 kaki persegi. Sebelum ini, Ibu Pejabat Mawib telah berpindah lokasi sebanyak 7 kali sejak penubuhannya pada 1974. Mawib mula beroperasi di bangunan lama Pusat Islam, Jalan Lemah Pantai dan berakhir di bangunan Perkim, Jalan Ipoh. Angka korban meningkat lebih 18,000 mangsa. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Dalam pada itu, hanya dalam tempoh 24 jam, Zionis membunuh 208 orang di Gaza semalam. Ia menjadikan mangsa korban rakyat Palestin meningkat kepada 18,205 orang selepas peperangan menghampiri hari ke-67. Dalam serangan semalam, 416 orang dilaporkan cedera. Zionis perhebat serangan di selatan Gaza selepas Hamas memberi amaran tiada tebusan Israel yang akan meninggalkan wilayah itu hidup-hidup, melainkan tuntutan membebaskan banduan dipenuhi.
لكن ما زال في ناس تحت الردم حتى الآن، واحنا بنناشد طبعا الدفاع المدني انه يتوجه للمكان يساعدنا، لانه احنا فيش عندنا امكانيات كافيه انه نقدر نطلع ونستخدمها في اخراج الناس من تحت الردم. وبنوجه رساله للامم العربيه وللشعب العربي وللعالم كله، يا عمي مشان الله توقفوا هذه الابادات اللي بتصير في غزه. Zionis dilaporkan menyasarkan Khan Yunis dan Rafah dalam serangan terbaru mereka. Mereka tetap dengan alasan mahu menghapuskan Hamas, sedangkan orang awam yang menjadi mangsa. Lebih banyak bantuan kemanusiaan akan memasuki Gaza selepas Israel mengumumkan 2 pusat pemeriksaan tambahan bagi bekalan bantuan sebelum menghantarnya ke wilayah Palestin melalui pintu masuk Rafah. Ketika ini, Pertubuhan Bantuan Antarabangsa bergelut untuk menyalurkan bekalan kepada penduduk Gaza yang terdesak berikutan hanya lintasan Rafah di Mesir dibuka ketika ini. Israel dengan angkuhnya berkata tidak akan membuka lintasan baharu, namun lintasan Nitzana dan Karim Shalom akan digunakan untuk menjalankan pemeriksaan sebelum menghantar truk melalui Rafah. Ia dilakukan untuk meningkatkan jumlah pemeriksaan keselamatan bantuan yang memasuki Gaza melalui lintasan Rafah dan membolehkan tambahan jumlah bantuan kemanusiaan yang memasuki Gaza. Pejabat Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu OCHA berkata, kira-kira 100 truk setiap hari membawa bekalan kemanusiaan dari Mesir ke Gaza sejak genjatan senjata selama seminggu berakhir pada 1 Disember lalu berbanding purata harian sebanyak 500 truk sebelum perang itu. Israel menegaskan tidak ada bekalan akan memasuki semenanjung Gaza dari Israel, sebaliknya hanya melalui Mesir. Sementara itu, Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB akan bertemu hari ini untuk membincangkan krisis kemanusiaan terbabit selepas Amerika Syarikat minggu lalu memveto resolusi Majlis Keselamatan untuk genjatan senjata. Pertempuran hebat berlaku di Gaza semalam dengan serangan dahsyat sejak perang bermula mengakibatkan lebih 18,200 rakyat Palestin dan 104 askar Israel dilaporkan maut. Dalam pada itu, penduduk Gaza berdepan ke buluran yang memburuk. Agensi bantuan ketika Perhimpunan Agung PBB bersiap sedia untuk mengundi berhubung gencatan senjata kemanusiaan segera selepas perang berlanjutan 2 bulan antara Israel dan Hamas. Sekitar 2.3 juta penduduk Gaza diusir dari rumah mereka dan penduduk berkata adalah mustahil untuk mencari perlindungan atau makanan di kawasan pinggir pantai yang padat dengan penduduk. Program Makanan Sedunia PBB berkata separuh daripada penduduk di situ berdepan ke buluran. Penduduk Gaza terpaksa melarikan diri berulang kali selain berdepan ke buluran, sejuk melampau, pengeboman, kecurian, membabitkan trak bantuan dan kenaikan harga mendadak. Sementara itu, wanita dan gadis di Gaza berdepan jangkitan kuman kerana terpaksa menggunakan lampin pakai buang, kain perca bagi menggantikan tuala wanita sepanjang perang 2 bulan. فيش فوض نحط نحضر نحط شرايط نضطر نحط شرايط ما فيش فوض الحمامات وسخ ما نقدرش نستحمل فيها ولادنا ما فيش نظافه شخصيه ننظف حالنا. وبالنسبه للقطن فيش قطن شهريه عندنا فيش قطن بنجيب الشرايط على اولادنا بننزعهم وصرنا نستخدمها. Laporan itu mengakhiri berita Al-Hijrah malam ini. Saya Aziz Arifin dan Amin Zuhaili Mansur. Pakej Setahun Malaysia Madani, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.